وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون صدق الله العظيم. Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal sesungguhnya neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir. Dan pada hari itu, pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasalah kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas untuk kamu bebas beribadah. Oleh itu, di mana saja kamu dapat berbuat demikian, maka hendaklah kamu ikhlas ibadat kamu kepadaku. Tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baik bagi orang yang beramal saleh, yaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, yang tidak membawa rezeki bersama. Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu
Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka tergamak, dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya ilahi, engkaulah tempat matlamat dan tujuanku, dan hanya keredaanmu lah yang senantiasa menjadi cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan masa yang ada, walaupun semua jemaah menunggu-nunggu Ustaz Mustafa Kamal pada malam ini, tapi saya tak tahu, tak dapat apa-apa respon, cuma nak turun saat ni. Baru Ustaz Akhari imam kita atau mesej supaya mengganti tempat Ustaz Kamal pada malam ini. Jadi terpaksalah dengan bidang mengejut ini kita ambil lalu tafsir sambungan daripada ayat yang kita baca sudah, iaitu lepas subuh pagi tadi. Yang mana ayat yang kita baca pada malam ini ada kaitan terus menerus dengan ayat yang kita baca pada subuh pagi tadi. Yang mana pagi tadi diceritakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kedegilan orang-orang musyrik terhadap Al-Quran, yang mana Allah memperjelaskan sejelas-jelasnya bahawa Quran itu tidak syak, dan ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, dan dia amat terpelihara di dalam dada-dada orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami itu melainkan orang-orang yang zalim. Di sini sebagaimana yang diperkatakan pagi tadi bahawa itulah kehidupan manusia di awal permulaan Al-Quran itu sendiri, yang mana kita sedar bahawa umat yang terdahulu semasa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan jahiliyah, hidup dengan tidak ada ketamadunan, hidup dengan tidak mempunyai undang-undang, hidup dalam suatu yang tidak aman, yang tidak bahagia. Banyak perkara-perkara mungkar berlaku pada zaman itu. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk panduan kepada mereka-mereka ini. Begitulah juga diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Setelah hamba-hamba Allah pada masa itu punah ganah, maka Allah Ta'ala bekalkan kitab-kitab kepada beliau, kepada nabi-nabi, dan juga untuk disampaikan kepada umat-umat yang terdahulu. Tapi akhirnya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi ayat pada malam ini Allah Ta'ala nak cerita ciri-ciri orang yang menolak Al-Quran, yang tidak menerima Al-Quran, sama ada dia musyrik ataupun dia separuh musyrik.
beriman pada sebahagian, kufur dengan sebahagian yang lain. Percaya kepada Al-Quran, apa yang diingini oleh nafsunya, apa yang secocok dengan nafsunya. Yang ditolak, yang tidak boleh diterima, ialah yang tidak secocok dengan nafsunya. Maka mereka ini juga diberi amaran keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembalasan kepada mereka yang tidak beriman ini, dan Allah jelaskan bagaimana mencabar di antara musyrik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diminta pada akhir ayat pagi tadi, dia minta supaya Allah Ta'ala menyegerakan azab. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dia minta supaya disegerakan azab, dan kalau tidak, kerana ada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tidak sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerenah, dengan perangai, dengan berbagai-bagai kezaliman, kejahatan yang dilakukan, kadang-kadang lebih teruk daripada umat-umat yang terdahulu, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan azab. Tetapi Allah Ta'ala kata tak usah bimbanglah, azab tu tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut. Banyak ahli mufassir memperjelaskan di sini maksud mengejut ni apa benda. Mari dengan keadaan yang tidak disangka-sangka azab Allah. Yang kita paling takut sekali, iaitu kita tidak sempat bertaubat dengan Allah di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kesudahan kita dengan su'ul khatimah. Itu yang kita paling takut. Kalau banjir, dia ada tempoh dia, ada pasang surut dia. Kalau terbakar, kemungkinan ada insan yang lain akan ganti kemusnahan, kerosakan yang berlaku. Tapi kalau pasang mati, tak boleh nak anjak. Sebab tu dalam ayat yang kita baca pada malam ini jelas Allah memperkatakan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri itu akan merasai mati. Za'iqatul maut, akan menghadapi mati, akan menerima kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Ini yang kita paling takut. Jadi tak perlu kita tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan perintah Allah, kita buat main-main, cabar Allah, buat mari azab. Dan kadang-kadang dia minta dengan Allah, tapi seolah-olah tak ada masalah. Aku gini pun, mu tengok aku huduh pun hidup aku bahagia, kaya raya. Itu secara otak yang kita kata kurang berilmu lah. Nak kata bodoh yang marah orang. Tapi otak yang kurang berilmu, dia akan bercakap begitulah. Tapi kalau otak yang berilmu, banyak lagi dia kena tapis. Dari segi percakapan. Jadi mereka-mereka yang ingkar ini, katanya Allah, walaupun meminta disegerakan azab, disegerakan kedatangan azab, Allah kata wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Ini ayat kita baca malam ni lah ni. Meminta disegerakan azab, maka padahal sesungguhnya neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir. Tak susah lah, sampai masanya, adalah ketikanya kita akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabbil Alamin yang memelihara semesta alam. Jadi kita orang hak semaya tak jadi pelik. Tak jadi pelik sebab dalam ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita tak pelik dengan hari pembalasan ni, dan kita yakin, dan kita sedar, dan kita beriktikad bahawa memang wujud hari-hari pembalasan, hari-hari di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada masa itulah tidak ada suatu perkara yang boleh menolong kita. Al-mal yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
tidak memberi sebarang manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah, mereka yang berada di yaumul mahsyar dengan hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah, tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang kecurigaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Sebab itu dalam masalah keimanan kepada Allah, mereka sanggup menyengutukan Allah. Mereka sanggup mengadakan Tuhan-Tuhan penolong kepada Allah. Sedangkan Allah dari segi i'tiqad kita sebagai orang Islam, fahaman yang kita pegang ialah Tuhan tidak ada penolong. Tuhan itu bersifat dengan keesaan wujud, dalam keadaan yang esa, dalam keadaan yang tunggal. Tidak ada sebarang penolong, tidak ada sebarang penterjemah daripada Tuhan-Tuhan yang lain, melainkan Allah dengan sebenar-benar Allah. Walaupun ayat Tuhan-Tuhan dengan Allah baca kul Allah sama tu imam. Kul Allah sama baca tu imam, sekali-sekala kena baca juga. Kena baca juga. Ayah Haji, walaupun kita kata kalau boleh tu Imam Al-Hafiz ni kita nak suruh baca Quran-Quran yang ayat-ayat, sekali-sekala kena baca juga, kena tengok masa juga. Qul huwallahu ahad, ayat qul huwallahu ahad, ya Al-Ikhlas, katakanlah Tuhan itu satu. Ayat tu bunyi pendek, ayat tu biasa dibaca, tapi kalau nak tafsir betul-betulnya 6 bulan tak habis. Itu dia makna kehebatan suratul Ikhlas yang kita baca contohnya dalam sembahyang maghrib tadi. Tapi janganlah keluar Allah sama. Ada masa juga kena tukar ganti, cari ayat-ayat yang memperkata Tuhan itu tunggal. Banyak ayat-ayat yang menyebut Allah Subhanahu wa taala itu satu, esa, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi Allah Taala kata tak payah meminta azab, tak payah meminta menyegerakan azab. Azab iaitu neraka Jahannam, tepat yang akan diduduki oleh orang-orang yang kafir. Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzu ma kuntum ta'malun. Pada hari itu menyelubungi mereka. Pada hari itu azab itu menyelubungi mereka, tak boleh nak lari. Kita kalau asap menyelubungi kita, habis asap, habis ada, selesailah masalah. Tapi ni tak boleh nak lari. Semakin dekat sehingga kan tak boleh nak berpaling ke kiri ada, nak baling ke depan ada, ke belakang ada, ke kanan ada, diselubungi oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Macam kita duduk tengah dilikungi oleh api. Itulah ibarat kata ataupun penafsiran daripada mufasir dalam tafsir-tafsir yang lain berhubung dengan perkataan menyelubungi. Dan malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasalah kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Pada masa tu tak boleh nak buat apa dah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu Yasin, saya rasa ada dalam khutbah Jumaat baru ni, yang mana Allah Ta'ala kata semua kaki tangan menjadi saksi pada masa itu. Tak boleh nak lari, tak boleh nak elak, mereka rasakanlah. Sebab tu kita nak berubah hari ni, kita nak bertaubat hari ni. Kalau kita kecil hati pun, biar kecil hati hari ni lalu, biar kita rasa menyesal hari ni lalu. Terima kasih orang yang memberi peringatan kepada kita di atas dosa kita, di atas jahil kita, di atas jahat kita, di atas zalim kita, di atas muka bumi ni, biar kita sedar lalu. Jangan di akhirat tengok azab Allah baru nak sedar, tak pakai gawah. Bayarlah ratus juta beliau pun tak boleh nak bayar dah masa tu. Nak tepuhnya tepuh hari ni, nak bertaubatnya bertaubat hari ni. Jangan tunggu nyawa di halqam. Jangan tunggu nyawa duduk di halqam baru nak bertaubat, baru nak kembali kepada Allah. Ataupun tengok azab barulah nak minta balik semula ke dunia, nak beramal soleh. Tak ada dah, sekali seorang saja. Dan sebab itu katanya
azab Allah ini akan dikenakan kepada mereka depan, belakang, atas, bawah. Tak boleh lari sikit, tak boleh nak nusuk. Ada atas dunia boleh lari lagi, ya tak? Sampai 5-6 tahun kadang-kadang polis cari. Kenapa? Kerana bunuh orang, ya tak? Lari ke negara luar, ya tak? Lari, boleh menusuk lagi, tapi akhir-akhirnya boleh takak juga. Itu dunia. Akhirat semua Allah Ta'ala kawal belaka. Tentera yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amat hebat. Melekat-melekat yang menjaganya amat hebat. Takut tengok muka dia tu gerung dah sama telah nak masuk dalam. Tengok muka hak tu kan jaga tu. Malaikat Malik, muka dia amat bengis, sehingga kan apabila ditanya kepada oleh Rasulullah kepada Jibril ketika dia melihat Malik duduk cegak depan pintu neraka, dia kata malaikat lain semua senyum belaka sambut aku, katanya Nabi. Bapa hak ni seorang tak senyum ni, tak senyum walaupun Nabi sendiri. Lalu katanya malaikat Jibril, itulah falsafah hidup dia, dia tak pernah senyum kat orang. Orang yang malaikat yang menjaga neraka ni tak pernah senyum kat orang. Tengok orang tu terliur sama nak masuk derah dalam neraka. Itulah dia pembalasan bagi mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, orang yang ingkar Quran, orang yang tak menjadi Al-Quran sebagai perlembagaan hidup dia, sebagai peraturan hidup dia, maka tunggulah pembalasan daripada Allah. Bagi mereka yang beriman kepada kitab Allah, bukan setakat baca saja, tapi semua hukum hakam yang ada di dalamnya diterima dengan sebaik mungkin, dan yang dapat dibuat selalu. Yang patut tunggu dulu, maka mereka yang beriman ini, katanya Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku adalah luas untuk kamu bebas beribadah. Maksud dia, bumi yang luas ini pada masa orang Islam diganggu dan dihalang daripada mengerjakan agama, Allah Ta'ala menyeru hamba-hamba dia yang beriman, orang-orang Islam yang mustad'afin, yang dhaif, yang tidak ada kemampuan untuk melawan musyrik pada masa itu, mengizinkan mereka keluar berhijrah supaya mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bebas dan aman dari sebarang ancaman. Itu kedudukan penduduk Mekah pada masa kedatangan awal Islam. Kita di pihak minoriti, pihak dia pihak majoriti, dan semua orang-orang yang hebat duduk sebelah dia lagi pada masa itu. Maka orang Islam ditindas sehabis-habisnya, dizalimi sezalim-zalimnya supaya meninggalkan agama Allah. Maka di sini ayat ini Allah Ta'ala mengizinkan orang Islam mencari tempat yang sesuai untuk mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bumi ini adalah semuanya menjadi masjid. Bumi ini semuanya tempat bebas untuk kamu melakukan ibadah kepada Allah. Cuma satu saja permintaan Allah, fa iyaya fa'budun, kamu hendaklah beribadah dengan penuh keikhlasan kepadaku. Sebab tu hari ni apa benda ibadat yang kita lakukan, cuba perhati, sama ada ibadat sunat ataupun ibadat wajib, kedia sekali mesti sebut lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata, bukan kerana manusia, bukan kerana apa-apa sajalah, bukan, kerana manusia. Cukuplah kalau kata bapa semayang malu kat orang, cukup malu kepada Allah, sebab kita hamba Allah. Jangan jadi macam budak-budak, bapa mu semayang, ayah suruh semayang, bapa mu semayang, mak suruh semayang, bapa abang awak semayang, malu kemulah, apa benda bining contohnya, tak payah, malu kepada Allah. Kita buat ibadah kerana Allah. Kita buat apa benda yang berbentuk ibadah, yang berbentuk pahala kerana Allah. Sebab kita hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Semayang walaupun kita makan gaji dengan kerajaan,
kita adalah hamba Allah, kita sembahyang untuk Allah. Walaupun kita dibayar gaji, itu hak-hak yang ada pada kerja-kerja tersebut, bukan kerja sembahyang saja. Kalau kerja sembahyang kerja nak opah, ramai orang mari sejid nak opah belaka. Tak? Banyak kerja lain lagi tu imam ni. Tak? Banyak lagi. Datuk imam pun nak makan nak minum juga, bukan malaikat. Naik minyak tu imam dak, minyak dia dak naik, peri bubuh air dalam kereta. Semua kena ambil kira belaka. Jangan cakap mudah. Jadi sebab itu kalau kita kata ikhlas, keikhlasan kita buat apabila kita ikhlas, kita tak ingat ke gaji kita. Ada orang kira Allahu Akbar 3 riyal, Bismillahirrahmanirrahim RM5.5. Ada kira begitu? Tak ada. Melainkan kita tepati apa yang diarah oleh Allah, sama ada dari segi rukun qauli, rukun fi'li, dan juga benda-benda yang berhubung dengan khusyuk dalam sembahyang yang kita lakukan. Dan sebab itu katanya Imam Ghazali, musmayang seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah pun biarlah, mu ambil kira juga Allah tengok kamu sembahyang. Allah Ta'ala tengok kamu sembahyang. Kita berkeyakinan apabila kita kata Allahu Akbar, tak ada dah lebih besar daripada Allah. Walaupun mu orang besar, walaupun mu orang hebat dah kira lah dari segi pangkat ke, dari segi harta ke, tapi apabila Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan setiap rukun ke satu rukun tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa beri salat, kita kena faham lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang Maha Besar, dia segala-galanya. Semua kebesaran yang ada pada makhluknya adalah di atas pemberiannya yang hanya sedikit. Satu masa benda tu tak akan menjadi hak milik kita yang mutlak. Kebesaran yang ada pada Allah mutlak, milik yang mutlak. Kebesaran yang ada pada manusia sementara saja. Siapa dia? Tak kira siapa dia. Habis-habis masuk lubang kubur, hak mana duduk atas bata tu balik semula. Bukan begitu. Kita tengok belaka dah. Tapi kadang-kadang tak jadi pengajaran kepada kita. Dengan kebesaran tadilah kita rasa megah. Ada orang mesej ke saya 2-3 hari lepas. Dia tak puas hati dengan panggilan haji kepada jemaah haji yang balik Mekah. Dia tak puas hati aja Ling. Dia tu nak tanya saya tu macam nak tanya, nak tahu hukum, tapi macam paksa saya pula supaya menerima dia. Pelik-pelik manusia hari ni. Dia kata mana-mana negara Islam tak ada pun apa benda dibubuh haji di depan. Sebab dia kata haji ni boleh jadi manusia riak, takabur, sombong. Saya balas balik, sebab dia tak ada nama. Dia kalau ada nama tanya ni, dia naik lalu macam Haji Aling telefon kau, naik lalu Haji Aling. Hak jenis nombor banyak ni tak ada nama. Dia pun tak, kita telefon dia tak akak. Kalau dia akak sedap juga tak boleh cakap itu. Dia ego sombong ni atas kita belaka. Kalau ni ikut tak boleh panggil ke apa dia, cikgu dah boleh panggil, Tok Imam dah boleh panggil. Dan kalau kena Tok Imam ego sombong, bagaimana cerita? Tak? Tuan Haji dah boleh panggil. Kalau Datuk Tasri lagilah tau. Lagilah kalau dah panggil Datuk Tasri tau. Waktu bekak lalu mujuk Datuk bek pistol yang nak rembok, dah panggil Datuk tau. Ini dia. Mana je kalau nak kira bukan di situ tahap dia. Ya tak? Kadang-kadang kita panggil haji ni satu benda, saya kata benda yang banyak beri manfaat juga. Hak positif dia banyak. Ada. Dah Tuan Haji nak pergi disco. Tuan Haji main mana disco? Sabah dah. Ada. Kalau main pakai serban neleh gitu dah. Tuan Haji mari mana? Main merokok sikit dalam kedah tu. Sabah dah. Kadang-kadang orang panggil kita. Saya kadang-kadang orang panggil, Ustaz, pun berasa kadang-kadang dak pakai piah tu berasa. Jumpa dalam kedah, ingat kau orang dak kenal dah, dia kau lupa. Jauh daripada Terengganu dah, duduk di Sogor, kau lupa nak buat piah. Sekali-sekali nak bojeng ya. Buat piah. Bawa mari ke belakang. Ustaz main mana? Allah, tengok muka orang tu bahasa tebal, pakcik bahasa. Sebab orang jumpa kapung pakai piah, pakai serban hokmu. Ada. Tiba-tiba mari kalau lupa dak pakai piah tu, jumpa dengan orang yang panggil ustaz juga. Bukan kata masa cabut piah tu dia panggil orang lain dah. Dia panggil ustaz juga. Ustaz main mana ustaz? Dah kata main mana ni? Ni mana duduk ni? Masjid Putih ke Masjid Wakat Mesu? Allah, Masjid Wakat Mesu. Janda lama.
Jadi sebab itu saya kata, maknanya benda tu membawa keburukan. Kalau lepas tu dia kata banyak tok haji yang gay, banyak tok haji yang berzina, banyak. Tu kita kerja lain. Siapa-siapa dia boleh buat belaka. Tapi nak kabarnya kita kena ingat, haji yang mabrur itu tempat dia adalah syurga. Itu satu pemberian Allah. Tapi tak ada orang panggil mabrur Muhammad Azhar, mabrur Haji Haling. Tak ada. Ada malaikat haji itulah. Dan nak tahu mabrur tak mabrur ialah. Jadi sebab tu saya kata jangan pertikailah. Tetap payah mikir benda. Banyak lagi benda lain yang kita nak fikir. Masalahnya kita nak ego, riak, takabur ni atas kita, atas diri kita. Kalau kita nak jadi perbuatan kita riak, walaupun kita ibadah kepada Allah. Kalau kita nak jadi perbuatan kita dengan sombong, sombonglah. Nak jadi dengan takabur, takabur. Atas hati. Sebab tu ilmu tasawuf itu penting. Sangat-sangat penting. Sebab dia mengkontrolkan hati. Dia mengawal hati. Dia membersih hati kita. Daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Jadi kita nak pelik kepada dia. Orang panggil kepada dia pun tak ada masalah. Tu haji ke, tuk kia ke, tak ada masalah. Atas kita belaka. Nak riak ke, tak mau riak, atas kita. Sebab tu hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, insya-Allah dia boleh tolak. Walaupun mari juga sikit-sikit dah. Mari juga duk mai tuan hanggut lebih pada Jepun ni dah. Ada, mari juga, tapi dia boleh tepis benda tu. Dia boleh kawal diri dia. Daklah siapa orang kata luah lubang-lubang hidung boleh masuk trailer dalam, daklah siapa perekat tu. Kita orang ada ilmu ni begitulah. Pujian itu kalau kita belajar, orang yang berhak terima puji ialah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, banyak mana puji? Hak Allah. Sebab tu orang yang dipuji, puji hadis bagi hadis, dia kata alhamdulillah. Dia tak kata tengok orang pula hok. Dia tak kata gitu. Orang lain dia tak kata gitu apabila puji, bagus ustaz, suara ustaz, alhamdulillah. Hak bagus tu hak Allah. Kita bagus guana sangat ada. Hari molek jadi imam, hari batuk, hari demam ada nyepakat kata demo pula. Batuk nak jadi imam juga, dah cuti. Tu hak utuh. Ada manusia ada. Sebab itu dalam bab ini kita kena faham molek. Sebab tu katanya Imam Ghazali pagi tadi pun saya sebut bahawa benda yang kita nak buat ibadah ni yang paling penting sekali ilmu lah. Dengan ada ilmu tadi kita dapat kawal segala-galanya. Ibadah kita, amalan kita supaya menjadi terbaik, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Apabila kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kesudahan kamu ialah kematian yang akan kembali, akan kamu dikembalikan untuk menerima balasan yang kamu rasa susah kerana nak beribadah kepada Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang yang nak mula-mula nak beriman di kota Mekah. Payah nak beribadah kepada Allah. Kita hari ni jeluak tempat ibadah, cuma malah kita pula masalahnya. Tak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung. Orang kata nak pergi Masjid Putih, nak pergi sangat, dah terparking masalah. Kau parking jauh, kau banyak pahala. Parking dekat bus stand, jalan kaki banyak pahala. Dah tak nampak pahala. Tak nampak pahala dah. Duk fikir ibadah ni dengan minyak naik ni kok macam nak pergi ke tempat lain juga. Kalau pergi shopping tak ada masalah, jauh mana 4 kali sehari meeting boleh pergi. Tak pada tunggu juga cokoh tu kok. Waktu tunggu bini dulu, dah parking tak ada lagi. Rela tu kok pergi mari, kemudian dah bawa senapan je rela lah ni. Tak? Tapi nak mari Masjid Putih guana lama tak nampak Masjid Putih. Hamba tak suka Masjid Putih ustaz berapa pula? Parking payah tahu, hamba tak apa. Tak apalah payah sikit. Allah Taala beri payah tu Tuhan nak beri pahala lebih. Kalau semua ada ilmu ni dah aman dunia. Tak ada masalah. Tak? Nak jadi masalah kita ni gitulah. Nak mudah segala-galanya. Biarlah payah sikit dapat pahala lebih. Dapat pahala lebih. Kalau kita ingat berpahala dan kita nak bawa pahala ni, pahala-pahala ni pitih atas dunia. Akhirat pahala. Kalau pitih atas dunia banyak mana pun kena tukar kepada berpahala. Sebab tu daripada pitih tu dia kena keluar zakat.
Daripada pitih tu dia kena infak, dia kena sedekah supaya menukarkan, money changer, tukar duit tadi kepada pahala. Dengan kebajikan-kebajikan yang kita buat tu, kita dianugerahkan pahala. Pahala tu kita nak masuk surga. Baca Quran berpahala, sembahyang sunat berpahala, wajib tak usah cerita lah. Memang boleh selalu dah confirm dah. Tapi dah kerana pahala-pahala ni lambat lagi nak nampak dah. Orang nampak dia ni pitih. Nampak seria 2 riyal, nampak lalu dah. Pahala ni walaupun dirayak lah 1000 sama dengan 1000 rakaat, sama dengan 500 rakaat, sama dengan 100,000 rakaat, lambat lagi. Lambat lagi dia kata. Mati baru nampak benda ni dah. Dululah. Sebab tu hari ni kita, kalau kita ingat ayat kullu nafsin za'iqatul maut ini, maka kita sedar, kita insaf, kita jangan tangguh nak buat ibadat kepada Allah. Jangan ada satu penangguhan. Hatta nak kata astaghfirullah pun jangan tunggu garis esok pula. Biar dululah astaghfirullah, garis esok lah. Jangan. Istighfar lalu, bertaubat lalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mati kita ini mati dalam husnul khatimah, dalam kebaikan. Jadi saya sebelum kita nak berhenti, bunyi suruh berhenti dah tu, berhenti dia kata nak isyak dah tu. Jadi saya nak kabarlah satu keistimewaan suratul Ankabut ini. Tak ada habis dah jaling ayat tu, insyaAllah kita sambunglah ke datang. Satu keistimewaan suratul Ankabut ini saya nak kabar kepada ahli jemaah sekalian, biar menjadi amalan kepada kita yang sihat ini apabila kita nak menghadapi orang-orang yang nak sakaratul maut, orang-orang yang sedang dalam keadaan nazak, orang yang koma, ICU dan sebagainya, yang tidak ada harapan untuk hidup. Kalau doktor kata gila baca-baca Yasin, doktor pun tahu surah Yasin je. Saya minta kepada tuan-tuan supaya baca suratul Ankabut. Baca suratul Ankabut. Mudah-mudahan dia cepat berjalan. Dia cepat menemui ajal dia. Sebab kalau kita tengok pada satu hadis Rasulullah, Rasulullah kata, demi Allah, bahawa siapa yang membaca suratul Ankabut ketika menghampiri sakaratul maut, maka dia akan dipermudahkan. Dia akan permudahkan. Jangan baca Yasin saja. Baca Yasin boleh juga, tapi kebanyakan orang baca Yasin. Cuba baca Al-Ankabut. Setakat ni saya dah cuba banyak sangat orang-orang yang nazak sampai 2-3 hari. Saya kata kepada ayah dia ke keluarga dia, insya-Allah kita mati pukul 3, kita baca pukul 3 petang ni, paling-paling lama pun 10 pukul 3 petang esok. Dalam masa 24 jam, insya-Allah Tuhan akan cabut nyawa dia kalau dah sampai masa dia. Kalau Tuhan nak sihat pun sihatlah. Ini suratul Ankabut. Dan kadang-kadang bila saya cakap gitu, ramai orang telefon, ustaz suruh apa dia ustaz? Ustaz suruh baca orang nak mati, orang hospital gaji telefon. Jadi ingat suratul Al-Ankabut. Kalau kita amal baca dia, pak mudah sebenarnya. Surah ni mudah je ayat dia nya. Taklah belit macam Syu'ara, macam Maryam, macam Hijr tak. Surah ni mudah saja, tapi dah kita jarang baca dia, maka ngakak juga nak boleh kabih itu. Sebenarnya panjang dia lebih kurang Yasin je. Saya rasa panjang Yasin sikit. Tapi dah Yasin kita amal semua, mudah untuk kita baca. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Saya minta maaf banyaklah kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi manfaat kepada diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan termasuk dalam amalan yang soleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.